Selamat pagi dan salam sejahtera. Pada pagi ini, saya Nancy Ananohik dari pelajar kohort 4 Bachelor of Science Honours Nursing Post Registration akan membentangkan tajuk tugasan saya, yaitu perancangan bandar oleh Tamadun Indus untuk mata pelajaran umum Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Objektif saya pada pagi ini, selepas pembentangan ini, kita akan mengetahui sedikit latar belakang tentang Tamadun Indus, perancangan bandar oleh Tamadun Indus, struktur bandar, sumbangan Tamadun Indus kepada peradaban dunia dan juga kesimpulannya. Latar belakang Tamadun Indus. Tamadun Indus terletak di lembah Indus yang disaliri oleh Sungai Indus di barat Laut India, dan ia merupakan tamadun terawal India. Ia juga dikenali sebagai Tamadun Harappa sempena dengan nama bandar utama tamadun ini. Tamadun Indus muncul sekitar tahun 2500 sebelum Masehi dan merosot pada tahun 1800 sebelum Masehi. Penyebab kehancuran ini tidaklah dipastikan, tetapi beberapa pendapat penyebab kehancuran ini adalah serangan orang Aryan dan juga akibat bencana alam seperti kemarau, banjir, dan gempa bumi. Sumbangan yang sangat penting dalam Tamadun Indus ialah perancangan bandarnya. Pembentukan bandar ini memerlukan gabungan kepakaran sama ada dari sudut lokasi maupun pengisian bandarnya. Ilmu geometri dan penggunaan kesenian dan matematik amatlah diperlukan untuk mempunyai perancangan seperti bandar Tamadun Indus. Pemahaman geometri dan pembinaan adalah hasil hubungan tamadun ini dengan tamadun Mesopotamia dan Mesir Purba, di mana melalui hubungan dengan dua tamadun ini, masyarakat Indus dapat berkongsi dan bertukar pendapat tentang teknologi dan juga ilmu. Perancangan bandar Tamadun Indus menunjukkan kemajuan dalam teknik model bandar yang sistematik dengan menggunakan sumber dan tenaga secara optimum. Teknik moden telah digunakan dalam proses pembinaan, dan bandar masyarakat Tamadun Indus menggunakan bahan yang bermutu tinggi, yaitu dengan menggunakan bata yang dibakar dengan api yang bersuhu tinggi untuk membina bangunan di bandarnya. Ini bermakna mereka bukan semata-mata menggunakan suhu matahari untuk membentuk bata, tetapi ia dibakar dengan suhu tinggi. Bandar yang teratur dirancang dengan baik supaya penduduknya boleh hidup bersama dan berhubung dengan satu sama lain di samping sumber semula jadi seperti sungai, hutan, batu, dan sumber buatan seperti rumah, jalan raya, perigi, dan lumbung penyimpanan hasil pertanian. Struktur bandar Tamadun Indus. Perancangan bandar Tamadun Indus boleh dilihat dari berbagai segi. Kedudukan bandar ini yaitu di sepanjang lembah Sungai Indus yang dapat memenuhi keperluan air dalam aktiviti harian. Dengan ini bermakna penduduk Indus menggunakan sungai sebagai sumber utama di mana memenuhi keperluan dalam aktiviti harian, dan malah mereka juga menggunakan sumber sebagai jalan perhubungan juga. Bandar ini dibahagi kepada dua bahagian. Bahagian utamanya merupakan pusat pentadbiran dan keagamaan yang menempatkan bangunan pentadbiran, tempat mandi awam yang digunakan untuk pembersihan dan upacara ritual, dan tempat penyimpanan hasil pertanian. Bahagian kedua bandarnya pula merupakan kawasan perumahan bagi penempatan penduduknya. Bangunan rumah di bandar Tamadun Indus dibentuk dengan bentuk yang hampir sama. Ini adalah untuk memastikan kesejahteraan, rasa hormat, dan persamaan di kalangan penduduknya. Setiap rumah mempunyai bilik mandi yang dilengkapi dengan sistem pengairan yang baik, dan air diperolehi dari perigi yang berdekatan. Setiap rumah dikelilingi dengan tembok yang tinggi untuk melindungi mereka daripada binatang liar. Jalan rayanya pula merupakan rangkaian jalan raya yang kemas, lurus, dan bersambung di antara satu sama lain dan membentuk grid utara ke selatan, timur ke barat. Menurut McKay, dia berpendapat bahawa jalan raya yang lurus dan luas berfungsi untuk pengudaraan dan mengelak bandar dari pencemaran. Diambil dari tulisan DAS 2017.
Ahli ekologi telah menemui tiang lampu lama dan merasakan bahwa terdapat lampu jalan disediakan. Selain itu, tong sampah juga disediakan. Ini merupakan jalan raya dan rumah tamadun Indus. Sistem pengaliran atau kumbahan di Bandar Indus. Setiap rumah mempunyai longkang yang kecil yang berhubung dengan parit yang besar dan berakhir di sebuah perigi yang besar di luar bandar. Paritnya ditutup agar tidak terdedah dan sistem ini mengelak daripada bau yang busuk serta menyebabkan pencemaran udara. Ini menunjukkan mereka mementingkan kebersihan dan kesihatan. Di bandar utama seperti Mohenjo-daro dan Harappa pula mempunyai tempat mandi awam disediakan. Ia berkeluasan 12 meter panjang, 7 meter lebar dan 3 meter dalam. Dinding dan lantainya adalah keras dan ia memiliki tangga yang menuju ke tempat mandi. Terdapat saliran air masuk dan keluar, koridor, bilik kecil dan besar. Dan di 3 sudut terdapat galeri untuk penonton. Ini menyebabkan sejarawan percaya bahawa tempat mandi yang hebat ini adalah untuk penggunaan kelas pemerintah dan imam secara eksklusif untuk majlis tertentu seperti pertabalan dan ritual yang berbeza. Ini adalah tempat mandi awam atau juga dikenali sebagai The Great Bath. Lumbungnya pula terbesar dan menjadi tempat penyimpanan hasil pertanian. Ia terletak di kawasan yang berkubu dan dibentuk dengan menggabungkan blok lantai batu di mana setiap blok batu sepanjang 16 meter dan selebar 6 meter. Lumbung ini sangat berguna pada saat banjir, ribut dan kemarau. Ini bermakna masyarakat Indus menyediakan sesuatu di mana mereka boleh menggunakan hasil pertanian yang disimpan di dalam lumbung ini di keadaan yang tidak menentu. Sumbangan tamadun Indus di dalam peradaban dunia. Kecemerlangan tamadun Indus memberi kesan kepada tamadun moden dengan memberi contoh dan meneliti aspek-aspek kehidupan yang membawa kepada kejayaan sesebuah tamadun. Keupayaan dan kebolehan tamadun ini eksploitasi sumber-sumber yang mereka miliki, contohnya sungai, dan ini memberi contoh kepada dunia moden bahawa sekiranya kita mempunyai sumber asli dan kita menggunakan secara optimum, kita boleh membentuk sebuah tamadun yang baik. Perancangan bandar yang unik pula menunjukkan pemahaman tentang ilmu geometri, kesenian dan matematik, dan ini menunjukkan bahawa untuk membina sebuah tamadun, ilmu adalah sangat penting di dalam kehidupan. Dan tamadun Indus juga telah menunjukkan bahawa sesebuah masyarakat tidak mampu mencapai kecemerlangan tanpa membuat hubungan dan berinteraksi dengan pihak lain. Ini adalah untuk bertukar pandangan dalam ilmu dan teknologi. Dengan adanya hubungan dengan masyarakat luar atau dunia luar, kita mampu untuk berinteraksi dan bertukar pendapat. Dan apa yang boleh digunakan dan daripada dunia luar kita boleh gunakan di tempat kita untuk memajukan sesebuah negara kita. Kesimpulannya, masyarakat tamadun Indus telah menunjukkan kepada masyarakat dunia moden bahawa dengan mempunyai sistem pentadbiran yang saksama disertai dengan ilmu pengetahuan yang tinggi dalam pelbagai bidang dan mempunyai hubungan yang baik dengan dunia luar dapat menjamin sesebuah kerajaan atau tamadun yang cemerlang. Sekian, terima kasih.